Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam tempoh lagi 30 minit pada pagi ini pada siri yang ke-75 daripada pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-962 di mana Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang tahrimi haram sabaqil imam, mendahului imam sewaktu rukuk ataupun sujud dan seumpamanya. Tidak boleh mendahului imam. Imam itu dijadikan sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, untuk diikuti, bukannya untuk didahului perbuatan imam. 962 baca hadisnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah", baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengimamkan kami zata yaumin, pada satu hari. Falamma qada as-salah, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, aqbala alaina biwajhi, baginda berpaling menghadap kepada kami dengan wajah baginda seraya berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kamu. Fala tasbikuni, maka janganlah kamu mendahuluiku, birrukuk, dengan rukuk, dan tidak pula dengan sujud. Wala bil qiyam, dan jangan mendahuluiku pada waktu berdiri. Wala bil insiraf, dan jangan mendahuluiku sewaktu memberi salam. Bil insiraf, pada baris yang kedua daripada bawah. Wal muradu bil insiraf assalam. Fa inni arakum, kerana sesungguhnya aku boleh melihat kepada kamu, amami, daripada arah depan dan daripada arah belakangku." Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad biyadih", demi zat yang memegang nyawa Muhammad pada genggamannya, "Lau ra'aitum ma ra'aitu", kalaulah kamu dapat lihat apa yang aku lihat. Apakah yang maksud yang Nabi nampak? Maka bermaksud adalah syurga dan neraka. Nanti di hujung hadis akan disebut. "La dhahiktum", maka nescaya kamu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Para sahabat bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah", apakah yang Tuhan lihat yang kalau kami nampak kami akan sedikit tertawa banyak menangis? Sabda Nabi, "Ra'aitul jannata wan nar", aku telah melihat syurga dan neraka. 963 baca sampai habis. Putih. Wala bil insirah. 964 baca hadis yang seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha", tidakkah takut, tidakkah merasa takut, allazi, orang yang, yarfa'u ra'sah, mengangkat kepalanya sebelum imam, ayyuhawwilallah, bahawa Allah akan mengubah kepalanya, ra'sah himar, menjadi kepala keldai. Kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, kadangkala datang dengan riwayat ra'sahu, kadangkala datang dalam riwayat berikut surah, kadangkala datang dalam riwayat seterusnya wajah. Maka semua ini memberi maksud pada waktu itu, kata Imam Nawawi, hadza kulluhu bayan li ghilazi tahrimi dzalik, betapa beratnya pengharaman dan pada waktu itu amaran orang yang suka mendahului imam, maka jangan dilakukan. Terus 965 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ama ya'man", tidakkah berasa aman orang yang mengangkat kepalanya fi salati, di dalam solat sebelum imam, ayyuhawwilallahu, bahawa Allah akan mengubah
suratahu, bentuknya, fi surati himar, menjadi bentuk keldai. Al-iyadzubillah. Maka jangan pada waktu itu mendahului akan imam. Riwayat 966 terus. An yaj'alallahu, bahawa Allah akan mengubah, menjadikan wajahnya menjadi wajah himar, wajah keldai. Maka larangan, haram untuk mendahului imam. Lalu kalaulah dia nak mendahului imam, maka dia je jadi imam. Jadi tak ada siapa dia boleh mendahului. Bab yang ke-25, an-nahyi, larangan, an raf'il basar, daripada mengangkat pandangan ila sama' ke langit sewaktu solat. Maka dilarang untuk mengangkat pandangan sewaktu solat ke arah langit. Walaupun tidak membatalkan solat, tetapi itu bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW sewaktu solat. Di awal Islam ketika mana di Madinah, Nabi buat begitu. Kerana mengharapkan turunnya wahyu, penukaran kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Baitullah di Mekah. 967 baca hadis je. Sabda Nabi SAW, la yantahiyanna, pasti dan pasti hendaklah berhenti aqwamun, beberapa orang, yarfa'una, yang kerap mengangkat pandangan mereka ke langit sewaktu solat. Au, kalaulah tidak, la tarji'u ilaihim, tidak akan kembali pandangannya kepada mereka, iaitu menjadi buta. Hadis yang ada di atas tadi berkenaan tentang kenapa Nabi SAW menyebut keldai-keldai, orang yang suka mendahului imam pada baris yang pertama daripada hasyiah. Maka kata Qadhi Iyad, man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, barang siapa yang suka mengangkat kepalanya sebelum imam, akasa ma'nal imamah, dia telah menterbalikkan maksud ya imam. Tujuan imam untuk diikuti, bukanlah tujuan imam untuk pada waktu itu diselisih ataupun ditentang dan didahului akan imam. Maka kata Qadhi Iyad, faqtada binafsih, maka sebenarnya hakikatnya orang yang suka mendahului imam, dia sedang mengikuti dirinya sendiri setelah daripada dia berniat untuk mengikuti orang lain. Dan ini adalah tanda ghayatul jahal, kemuncak kejahilan. Maka disamakan dengan keldai yang di dalam bahasa Arab, pepatah Arab, sebagai satu bentuk contoh berkenaan tentang kejahilan, wal baladah, dan kebodohan. Terus baca riwayat 968. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah berhenti aqwamun, beberapa orang, an raf'ihim, daripada mengangkat pandangan mereka inda du'a fi salah, ketika mana berdoa di dalam solat. Maka jangan angkat pandangan ke langit. Kenapa? Aw la tukhtafanna absaruhum, ataupun kalau tidak pasti akan dicabut pandangan mata mereka. Maka Nabi tak suka dalam solat pada waktu itu manusia mengangkat dan mendongakkan kepala ke langit. Bab yang ke-26, al-amri bis sukun, perintah untuk kekal tenang sewaktu dalam solat. Wan nahyi anil isyarah, larangan daripada menunjuk-nunjuk dengan tangan. Wa raf'iha, dan mengangkat tangan sewaktu salam. Maksudnya waktu salam tak payahlah macam kita nak hai orang, Assalamualaikum warahmatullahi, yang bergeraknya tangan. Kita lambai sana lambai sini. Maka itu larangan. Wa itmamis sufufil awal, perintah untuk menyempurnakan saf yang di hadapan, saf yang pertama. Wa tarasifiha, dan melurus serta merapatkannya. Wal amri bil ijtima', dan perintah untuk berkumpul bersama dan tidak berpecah belah. Riwayat 969, baca hadis dia.
Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah. Baginda Nabi SAW telah keluar kepada kami, faqala, lalu bersabda, mali arakum, mengapa aku melihat kamu, rafi'i aidikum, mengangkat tangan kamu, ka'annaha, seolah-olah, aznabu, ekor, khailin syumsin, ekor kuda yang tidak boleh bertenang, ekor kuda yang tidak boleh duduk diam. Khailin syumsin, maka lihat pada baris yang pertama, wahiyallati la tastakir, iaitu ekor kuda yang tidak boleh tenang berhenti, bal tatarib, bahkan sentiasa bergerak, biaznabiha, dengan ekornya dan kakinya. Wal muradu birraf'il manhi, maksud daripada mengangkat tangan di sini yang dilarang bukanlah waktu takbir intiqal, itu bukan, tetapi adalah ketika mana di awal Islam sebahagian para sahabat sewaktu memberi salam mereka melambai-lambaikan tangan, maka itu yang dilarang. Sebab waktu itu bukan lambaian tangan, tapi menoleh kepala ke arah kanan dan kiri. Itu adalah sunnatnya. Baca hadisnya. Sabda Nabi, uskunu, kekallah tenang kamu di dalam solat. Kemudian baginda telah qala, perawi berkata, kemudian baginda Nabi SAW telah keluar kepada kami. Fara'ana, maka baginda telah melihat kami. Hilaqa, duduk dalam beberapa kumpulan, tak duduk sekali, duduk berpecah-pecah, kumpulan kecil sana, kumpulan kecil sini dan sebagainya. Maka Nabi bersabda, mali arakum, mengapa aku melihat kamu izin, ay mutafarrikin, berpecah belah, bercerai-berai. Sabda Nabi, berkata perawi, summa kharaja alaina, pada ketika yang lain baginda keluar kepada kami, maka baginda bersabda, ala tasuffun, mengapa kamu tidak berbaris dalam saf seperti mana berbarisnya malaikat ketika mana di hadapan Allah. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa kaifa tasufful malaikah, bagaimanakah para malaikat berbaris di dalam saf di hadapan Allah? Sabda Nabi SAW, yutimmun, mereka akan menyempurnakan setiap saf yang di hadapan, wa yatarasun, dan mereka akan bersebelahan dan rapat-rapat di dalam saf. Maka ini adalah saf para malaikat. Tidaklah pada waktu itu bercerai-berai, tak rapat, kemudian ada yang kosong sana sini, maka itu bukanlah saf para malaikat. Maka Nabi suruh untuk lurus seperti mana safnya para malaikat. 970 baca sampai habis, riwayatnya lebih kurang sama. Terus 971. Maka hadis ini nak menerangkan apakah maksud yang Nabi tegur jangan menggerakkan tangan terlalu banyak seperti ekor kuda yang tak boleh berdiam. Ini diterangkan. Maksudnya bukanlah pada waktu itu mengangkat takbiratul ihram, daripada berdiri nak ke rukuk angkat tangan, bukan. Itu sunnah. Ini maksudnya adalah sebahagian para sahabat bila mereka bagi salam di awal Islam, mereka melambai-lambai. Assalamualaikum warahmatullahi, mereka lambai. Assalamualaikum warahmatullahi, mereka lambai. Maka Nabi SAW tegur perbuatan mereka. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna, adalah kami, apabila kami telah selesai salat bersama dengan Nabi SAW, lalu kami mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara biyadihi, dan telah memberi isyarat salam dengan tangan, ilal janibain, kedua penjuru. Mereka lambai sebab mereka sangka begitulah cara solat. Daripada Assalamualaikum warahmatullahi, pada baris yang ke-5 daripada bawah, kata Imam Nawawi, wala yusannu ziyadatu wa barakatuh, tidak sunat untuk dalam solat menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh tak sunnah. Wa in kana, walaupun perkataan wabarakatuh datang dalam sebuah hadis yang daif, wa asyara ilaiha ba'dul ulama, dan sebahagian ulama memberi isyarat kepadanya. Akan tetapi yang sahih hanyalah Assalamualaikum warahmatullahi sahaja. Dan daripada ini pun kata Imam Nawawi, wal wajibu minhu, ucapan salam yang benar-benar wajib hanyalah Assalamualaikum pada salam yang pertama sahaja. Itu sekurang-kurang salam. Assalamualaikum, maka kita dah boleh keluar daripada solat. Maka dah itu sekurang-kurang memberi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca hadis.
Maka Nabi SAW bersabda, alama, mengapa? Tumun, kamu memberi isyarat dengan tangan-tangan kamu. Ka'annaha, seolah-olah perbuatan tersebut adalah seperti ekor kuda yang tidak berhenti, yang terus-menerus bergerak. Innama yakfi, hanya sahaja cukup bagi salah seorang daripada kamu. Ayyada'a, dia kekal meletakkan tangannya pada pahanya. Summa yusallim, kemudian dia memberi salam kepada saudaranya. Man ala yaminih, yang berada di bahagian kanan. Wa shimalih, dan bahagian kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lambai-lambai, kata Nabi SAW. Terus riwayat seterusnya, 172. Maka daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku telah menunaikan solat bersama dengan baginda Nabi SAW. Fakunna, maka adalah kami apabila memberi salam. Kulna, kami telah memberi isyarat dengan tangan-tangan kami. Pada waktu itu mereka tak tahu di awal Islam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka lambai tangan mereka. Fanadhara ilaina, maka telah melihat perbuatan kami Nabi SAW. Maka baginda bersabda, masya'nukum, apa yang kamu buat? Tushiruna bi aidikum, kamu memberi isyarat dengan tangan-tangan kamu. Ka'annaha, seolah-olah perbuatan tersebut, aznabu khailin syumusin, adalah ekor kuda yang tidak berhenti. Idza sallama ahadukum, apabila memberi salam salah seorang daripada kamu, falyaltafit, maka hendaklah dia berpaling kepada sahabatnya, maksudnya sekadar lihat. Wala yumi'u biyadih, dan tidak perlu untuk melambai-lambai memberi isyarat dengan tangannya. Bab yang ke-27 berkenaan tentang taswiyatus sufuf, apa kelebihan meluruskan saf, wa iqamatiha, menjaga saf, wa fadlil awal fal awal, kelebihan saf di hadapan saf yang pertama dan seterusnya, wal izdiham, dan berebut-rebut untuk mendapatkan saf yang pertama, wal musabaqah, berlumba-lumba untuk beroleh saf yang pertama, wa taqdimi ulil fadal, dan mengkehadapankan orang-orang yang ada kelebihan, termasuklah ahli ilmu, wa takribihim, dan mendekatkan orang-orang yang berilmu dekat dengan imam. Itu yang betulnya. Yang dekat dengan imam adalah sepatutnya orang yang ada ilmu tentang solat. Kalaulah apa-apa berlaku kepada imam, mereka boleh menggantikan imam pada waktu itu. 973, baca. Adalah Nabi SAW yamsahu, akan menyentuh manakibana, bahu-bahu kami dalam solat, untuk pastikan lurus. Nabi akan pegang bahu-bahu sahabat supaya pada waktu itu lurus saf. Wa yaqulu, dan baginda bersabda, istawu, luruskanlah saf, wala takhtalifu, dan janganlah berceragah saf, fatakhtalifa qulubukum, maka akan berselisihlah hati-hati kamu. Waliyalini, dan hendaklah hampir kepadaku daripada kalangan kamu, maksudnya pada saf yang pertama yang dekat dengan imam, ulul ahlam, orang-orang dewasa, wan nuha, dan juga orang-orang yang berilmu. Tsummal ladzina, kemudian menyusuli mereka adalah orang yang sesudah mereka, yang kurang sedikit ilmu, kurang sedikit pengetahuan. Tapi maksudnya daripada sini, inilah orang-orang yang patut didekatkan dengan imam. Orang yang kalau apa-apa berlaku kepada imam, mereka boleh maju pada waktu itu menyempurnakan solat. Berkata Abu Mas'ud, fa antumul yaum, namun kamu pada hari ini, para tabi'in, asyaddu ikhtilafa, sangat banyak bercanggah dengan perbuatan dan ajaran Nabi SAW. Kamu letak je dengan imam sesiapa yang kamu nak letak. Sepatutnya belakang imam adalah orang yang kena mahir dalam ilmu, kena dewasa untuk bersedia jika apa-apa berlaku kepada imam. Bab yang riwayat 974, baca hadis dia. Panggil Aliyah. Nah, riwayat yang lebih kurang sama. Baca hadis seterusnya 975.
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, liyalini, hendaklah hampir denganku daripada kalangan kamu ulul ahlam, mereka yang dewasa, wan nuha, dan berilmu. Kemudian menyusuli mereka orang yang lebih kurang seperti mereka. Nabi menyebut 3 kali. Daripada sini kita belajar sebaik-baiknya yang berada pada 3 saf yang pertama adalah orang yang dewasa dan orang yang berilmu. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan berhati-hatilah kamu, jauhkanlah diri kamu daripada bisingnya pasar ataupun bertengkarnya kamu di pasar. Start kita. Minta Umi. Terus baca. 176. Sabda Nabi SAW, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf, kerana lurusnya saf termasuk daripada kesempurnaan solat. Nak solat sempurna, maka daripada saf kena jaga. Riwayat seterusnya 977. Sabda Nabi SAW, atimus sufuf, sempurnakanlah saf-saf kamu, kerana sesungguhnya aku boleh melihat daripada belakang badanku. 978, baca hadisnya. Ini semua berkenaan tentang saf. Terus. Sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah, aqimus saf, maka sempurnakanlah saf kamu, fi salati, di dalam salat. Fa inna iqamatas saf, kerana kesempurnaan saf, min husni salah, termasuk daripada kesempurnaan salat. Terus riwayat yang seterusnya baca. Sabda Nabi SAW, la tusawunna sufufakum, hendaklah kamu luruskan saf kamu. Kalau tidak, la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, Allah akan menelisihkan wajah-wajah kamu. Terus baca 180. Adalah Nabi SAW akan meluruskan saf kami, hatta ka'annama, sehingga seolah-olah baginda meluruskan pada waktu itu saf tersebut dengan anak panah. Sangat lurus, seperti mana lurusnya anak panah. Hatta ra'a, sehingga apabila baginda melihat, anna qad aqalna, bahawa kami telah faham tentang kepentingan saf. Summa kharaja yauman, maka pada satu hari baginda telah keluar, maka telah berdiri, sehingga baginda hampir-hampir untuk memulakan solat mengangkat takbiratul ihram. Fara'a, maka baginda telah melihat seorang lelaki badian, terkehadapan dadanya keluar daripada saf. Maka baginda bersabda, ibadallah, para hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, pasti dan pasti hendaklah kamu meluruskan saf kamu, ataupun Allah akan menelisihkan di antara wajah kamu. 981, baca sampai habis. Terus 982, terus. Nabi SAW bersabda, lau ya'lamun nas, kalaulah manusia mengetahui kelebihan azan, wasaffil awal, kelebihan saf yang pertama, summalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati kecuali untuk mengundi, untuk dapat aliyah, lastahamu, nescaya mereka akan sanggup mengundi untuk dapat pada waktu itu saf pertama dan azan. Walau ya'lamun, dan kalaulah mereka tahu apa yang ada dalam kelebihan at-tahjir, bersegera pergi awal ke masjid, lastabaku, nescaya manusia akan berlumba-lumba untuk pergi awal ke masjid. Walau ya'lamun, dan kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam kelebihan solat isyak, wasubuh, dan juga solat subuh berjemaah, la atauhuma, nescaya mereka akan datang untuk solat subuh dan juga isyak, walau habwa, walaupun terpaksa merangkak. Inilah kelebihan-kelebihan amalan. 983, baca.
Baginda Nabi SAW telah melihat pada sahabat baginda ta'akhura pada waktu itu melengah-lengahkan untuk datang solat ataupun untuk memenuhkan saf depan. Maka baginda bersabda kepada mereka, taqaddamu, segeralah kamu maju, fa'tammu bi, dan ikutilah kamu akanku, wal ya'tamma bikum, dan hendaklah mengikuti kamu orang yang berada selepas kamu. La yazalu qaumun, tidaklah berterusan seseorang itu berlengah-lengah sehingga Allah akan pada waktu itu melengah-lengahkan mereka daripada pahala, daripada rahmatnya. 184 baca sampai habis. Nabi SAW telah melihat beberapa orang sahabat yang mana kekal berada pada hujung masjid, tidak segera memenuhkan saf. Maka Nabi SAW sebut hadis yang kita dengar tadi. 985. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, lau ta'lamun, kalaulah kamu tahu kelebihan yang ada pada saf yang pertama, lakanat qur'ah, pasti manusia akan sanggup untuk berundi, membuat undian. Wa qala Ibn Harb, as-safful awal ma kanat illa qur'ah. Kalaulah tahu bagaimana nak mendapat saf yang pertama, berebut, tak dapat kecuali dengan membuat undian, nescaya manusia akan sanggup. Terus 986. Khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf untuk lelaki adalah yang paling depan, dan sebaik-baik dan seburuk-buruk saf lelaki adalah yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf untuk wanita adalah yang paling last. Wa syarruha, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan, maksudnya pada waktu itu dia mengambil tempat lelaki. 987 baca. Kita akan sambung pada jam 2.45 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.